Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan simple. Adakah forex trading secara online ni sama dengan pelaburan saham? So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Okey, hari ini kita nak menjawab satu persoalan. Sebenarnya kita nak menjawab satu persoalan yang dikemukakan oleh saudara dalam satu video di YouTube beliau yang mengatakan bahawa saham tu lebih kurang sama je dengan forex trading secara online. So mungkin saya akan tunjuk tuan-tuan semua video tersebut dan kita cuba hayati dan cuba untuk kita bahaskan apa yang disebut oleh beliau. InsyaAllah. Yang syok je hak pengikut lah. Hak pengikut tu copy paste. Allahu Akbar. Kalaulah haram forex itu haram, haram semua. Bank-bank haram. Yang lebih haram apa dia? Saham. Siapa yang terlibat dengan saham lebih haram. Okay, video ini dimulakan dengan diletakkan satu statement yang disebut oleh ataupun yang disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki. Video ni sangat ramai yang menontonnya. Saya yakin dan percaya traders forex trading ramai yang menjadikan video ini sebagai rujukan utama dalam menjadikan pandangan keharusan itu keharusan forex trading secara online. Tak apa, nanti kita komen statement daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki selepas ini insyaAllah. Kenapa haram saham? Kerana saham ni dia jatuh je. Jatuh dia rugi terus. Kalau dia naik baru dia untung. Share kan? Share ni ditunggu naik je. Tapi forex tak. Waktu mana naik pun untung, jatuh pun untung. Naik pun rugi, jatuh pun rugi. Bergantung pada tactical yang ada di kalangan kita ni sendiri. Okey, apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki mengatakan bahawa kalau forex trading secara online ini haram hukumnya, maka dia kata saham lagilah haram. Sebab apa? Sebab dalam forex trading pergerakan harga ataupun mata wang itu sama ada naik ataupun turun, kedua-duanya kita boleh generate profit dan juga kedua-dua arah pun kita boleh rugi bergantung kepada taktik ataupun teknik yang digunakan, sama ada long position ataupun short position. Manakala saham dikatakan bahawa lebih haram. Sebab apa? Sebab saham ni bila turun je dia memang confirm akan rugi. Bila turun confirm orang yang beli saham itu akan rugi. Kalau forex tak semestinya. Kalau turun pun mungkin dia boleh dapat profit juga. Kalau dia dalam menggunakan dia open position itu short. Kalau turun maksudnya dia akan untung lah kalau dia close position dalam keadaan dia mengambil short punya position. Jadi ini sebenarnya kesalahfahaman yang serius berkenaan dengan pelaburan saham. Tak apa, nanti kita komen dalam video ini nanti insyaAllah. So kita sambung Itu video. kena faham pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya perasan satu benda. Geng-geng saham ni, kalau kelas mereka tak apa nak laku, mereka mesti naik isu halal haram. Kenapa? Okey, pertamanya saya yakin dan percaya video ini tak merujuk kepada saya lah. Saya tak terkena lah video ini kerana saya tak pernah buat kelas saham, saya tak pernah buat seminar saham dan sebagainya. Jadi saudara ini mungkin merujuk kepada orang lain yang terlibat dengan saham, yang menganjurkan kelas saham, buat seminar dan sebagainya. Ini satu persoalan kepada saya jugalah. Kenapa? Bila mereka tengok kelas mereka tak laku kan? Market mereka tak okey then naik isu syariah tak syariah ni. Bang, nak educate orang, nak dakwah orang, bagi tahu benda yang betul.
educate benda yang betul. Tak payah sebab fitnah macam ni. Betul tak? Bila tuan sebab fitnah macam ni, naikkan contohlah naik trade crude oil haram, trade forex haram. Tuan bagi bagi haram macam tu. Atas kata dia tidak dominan, dia tak ada ni. Bang, saya bagi tahu saham ke forex. Okey, sebelum kita komen berkenaan dengan statement saudara yang seterusnya selepas ini insya-Allah. Pertama-tamanya dia sebut tentang bila kita kritik ataupun bila kita tegur rakan-rakan kita yang terlibat dengan forex trading secara online ini, kita sebenarnya bukan tegur itu, bukan kita nak menjatuhkan ataupun kita nak kritik sebarangan. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk kita menghayati sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kata Nabi SAW, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran itu, sesuatu kemungkaran, maka tegahlah kemungkaran itu dengan tangan. Dengan tangan kita. Kalau kita tengok sebarang kemungkaran yang ada di depan kita ataupun kita tahu sebarang kemungkaran, cuba sedaya upaya untuk kita tegahkan kemungkaran tersebut. Fa'ilam yastati' fabilisani. Sekiranya kita tak mampu untuk cegah dengan kuasa kita, dengan tangan kita, maka kita kena ungkapkan dengan perkataan. Fa'ilam yastati' fabilisani. Fa'innahu ad'aful iman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita tak mampu untuk mencegah dengan tangan, dengan kuasa kita, maka kita kena cegah dengan lisan kita. Sekiranya kita tak mampu juga untuk tegur dengan lisan, maka kita kena benci dengan hati, tegah dengan hati kita sendiri. Maka itu tindakan yang paling lemah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tegur rakan-rakan kita yang terlibat dengan forex ini, tujuan kita adalah murni, bukan kita nak bergaduh, bukan kita nak cari pasal, kita nak berkonfrontasi dengan mereka yang terlibat dengan forex ini, tetapi kita tegur atas dasar kita bersaudara dalam Islam, yang mana konsepnya kita, bila kita nampak saudara kita melakukan sebarang kemungkaran, maka kita tanggungjawab kita untuk kita menegur di dunia ini supaya kita tidak dipersoalkan di akhirat nanti. Itu poinnya. Sama saham ke forex ke sama bang, tak ada siapa hari ni kita sebagai trader ni tak ada siapa beli harga tu, beli saham tu ataupun beli bila kita masuk order untuk nak buat pemilikan, tak ada. Hang tu sodok sembang lah. Kita kan trader, maksud trader ni nak tukar harga. Okey, saudara sebut dalam video ni, dia kata tidak ada pun orang yang beli, especially trader lah, yang beli sesuatu saham untuk pemilikan. Okey, satu statement ni bagi saya kurang tepat. Okey, kurang tepat. Especially untuk saham lah. Okey, sebab saham ni bila kita buat entry ataupun kita beli mana-mana saham, memang tujuan kita adalah untuk kita memiliki saham tersebut. Okey, tak usah bicaralah tentang berapa lama kita nak pegang saham tersebut. Tak penting. Okey, yang penting memang kita beli tu sebab kita nak memiliki saham tersebut. Tak kiralah kita nak pegang dalam masa setahun ke, sebulan ke, seminggu ke, sehari ke. Yang penting memang kita beli tu memang kita nak memiliki saham tersebut. Saya nak tunjuk tuan-tuan beza antara saham dengan forex trading. Yang ni, bila kita beli satu saham, memang kita akan mendapat hak ataupun mendapat certain portion of stock ataupun saham itulah dalam syarikat tersebut. Ini contoh yang saya kemukakan pada tuan-tuan. Bila kita beli sesuatu saham, sebelum ini saya ada masuk dalam satu saham Symmetric, Secure Metric Berhad. Jadi bila kita tekan button buy, sebenarnya kita membeli saham yang mana bila kita beli saham ni, kita memang ada hak kita dalam saham tersebut. Hak kita untuk datang AGM. Contohnya surat ni. Okey, saya terima surat ni daripada Secure Metric. Walaupun saya pegang mungkin tak lama, dalam seminggu dua saja. Tetapi saya mempunyai hak. Bila saya beli saham itu, saya mempunyai hak untuk hadir AGM. Untuk dapatkan bonus ataupun untuk dapatkan dividen daripada syarikat tersebut sekiranya saya layak. Jadi, saya beli bukan beli nombor saja. Sebagaimana yang berlaku dalam konteks forex trading. Bila dalam forex, bila kita beli sesuatu mata wang contohnya, kita ada US dollar, kita beli euro contohnya kan.
bila kita beli euro tu, kita tak ada pemilikan. Euro itu walaupun ada dalam akaun kita punya forex trading kita, tetapi kita tak menerima. Isu penerimaan ini adalah isu yang serius. Sebab bila kita beli sesuatu mata wang dan kita tak terima mata wang itu, dan kita tak ada penguasaan ataupun kita tidak menerima secara sama ada fizikal, kalau based on apa yang disebut oleh Prof Nik Rahim, penerimaan itu ada dua, sama ada penerimaan secara fizikal, duit itu kita bagi kepada pengurus mata wang contohnya, dan kita ambil, kita tukar duit RM kepada duit US dollar contohnya. Bila kita pergi ke money changer, pengurus mata wang, kita bagi duit ringgit dan dia bagi pada US dollar kepada kita. Jadi itu adalah penerimaan secara fizikal. Satu lagi adalah penerimaan secara hukmi, ataupun penerimaan itu secara legal, ataupun kalau kita guna online, duit itu masuk ke dalam e-wallet kita, maka itu juga dianggap sebagai penerimaan. Dan ini tidak berlaku dalam konteks forex trading. Bila kita beli mata wang, contohnya mata wang kita ada US dollar, kita nak tukar ke euro. Jadi bila kita beli itu, kita tak dapat secara sama ada fizikal ataupun secara hukmi tadi. Memang kita tak boleh, bila kita beli euro, kita tak boleh nak minta supaya broker itu kirimkan duit itu kepada kita, sama ada secara fizikal ataupun secara e-wallet, dalam bentuk digital. Yang adanya bila kita beli, dia akan jadi floating, kita open position, dan kita akan dapat balik duit kita bila kita close position, sama ada dengan keuntungan ataupun kerugian. So itu yang berlaku dalam forex trading. Tak sama, jauh bezanya. Walaupun tuan-tuan, kalau kita tengok chartnya lebih kurang sama je. Kita tengok dalam trading view contohnya. Kita tengok platform forex, chart forex dengan chart saham lebih kurang sama saja dia punya pergerakan ni. Candlestick je sama, dari segi close, open, high, low dan sebagainya sama. Indikator pun sama dan sebagainya yang digunakan dalam walaupun dia berbeza, tapi rupa parasnya lebih kurang sama. Tetapi hakikat yang sebenarnya, apa yang berlaku di sebaliknya adalah sangat berbeza, sangat berbeza. Saya nak bagi contoh macam ni lah. Kenapa? Okey, saudara, tidak ada orang pun bila beli, kita kata dia nak memiliki. Satu statement itu tak tepat. Sebab bila kita beli sesuatu saham, memang kita niat kita nak memiliki. Cuma isunya mungkin rujuk kepada durasi ataupun tempoh jangka waktu untuk kita pegang sesuatu saham itu. Bila disebut, bila kita beli sesuatu saham itu, tak ada orang pun fikir nak pegang lama untuk dapatkan dividen daripada syarikat, nak dapatkan bonus daripada syarikat dan sebagainya. Dalam konteks trader mungkin tak ada. Cuma isunya, adakah satu kesalahan bila kita beli sesuatu saham, contohnya kita beli pagi ni kita beli, contohnya sebulan depan kita nak jual, ataupun konteks pertama kita beli hari ini, kita jual tahun depan. So kemungkinan kalau kita rujuk pada statement daripada tadi, mungkin ini betul lah, tindakan itu pemilikan lah dalam konteks apa yang disebut. Cuma apa yang dipertikaikan, mungkin kita beli saham hari ini, 2-3 hari lagi kita jual, menggunakan teknik swing dan sebagainya. Jadi apa hukumnya? Saya nak bagi analogi macam ni tuan-tuan. Saya nak bagi analogi macam ni lah. Ada seorang ni, dia berfikiran business minded lah, orang yang mempunyai business, minda pemikiran sebagai seorang businessman. Satu hari dia pergi ke pasar, pasar ikan lah. Jadi dekat pasar tu dia nak beli ikan siakap. Jadi dia tanya, ikan siakap dekat Langkawi 1,000, beribu-ribu harga je. Jadi orang ni bila pergi ke pasar, dia tanya tuan orang peniaga ikan tu, dia tanya berapa sekilo ikan siakap ni. Jadi peniaga tu kata RM20 sekilo, RM20 sekilo. Wow, dia kata mahalnya RM20 sekilo. Kalau ikan selayang RM10 sekilo je. Tak apa, dia kata ini ada peluang untuk buat bisnes ni. Jadi apa yang dia buat? Hari pertama dia beli sekilo, dia buat balik dan dia minta isteri dia masak.
Okey, settle. Saya rasa semua bersetuju bahawa tindakan peniaga ni ataupun individu ni halal hukumnya kerana jual beli itu secara jelas. Now, sekarang ni keesokan harinya orang yang sama dia pergi ke jetty tempat di mana nelayan menaikkan ikan. Nelayan balik daripada menangkap ikan di laut. Jadi dia jumpa direct kepada nelayan ni, dia tanya nelayan berapa ringgit sekilo ikan siakap, ikan yang sama. Jadi nelayan tu kata harganya RM10 sekilo. Dekat pasar semalam harganya RM20 sekilo. Dekat jetty tempat nelayan menaikkan ikan, harga dia RM10 sekilo. So apa yang dia buat? Dia beli dengan 100 kilo. Dia kena beli banyak lah baru harga dia murah. Jadi dia beli dengan 100 kilo, maksudnya 100 kilo dia kena bayar RM10 sekilo kan. 100 kilo jadi RM1,000 lah. Jadi dia keluarkan duit RM1,000 di jetty tersebut, and then dia bawa ikan 100 kilo itu dia pergi ke pasar. Yang mana jarak pasar tu mungkin dalam sekilometer je daripada jetty tempat nelayan naikkan ikan. Jadi dekat pasar, sebagaimana harga semalam RM20 sekilo, hari tu dia pun jual RM20 sekilo. Okey, RM20 sekilo habis. Ada orang datang, okey, nak beli semua sekali 100 kilo yang dia ada. Jadi dia jual dengan RM200. RM20 sekilo. So modal dia RM10 sekilo, sekarang ni dia jual dengan harga RM20 sekilo. Jadi dia akan untung berapa? RM10 sekilo dia untung kan? Modal RM10, dia jual RM20. Jadi setiap kilo tu dia akan untung RM10 dan dia ada 100 kilo, dia akan dapat untung secara totalnya RM1,000 pada hari yang sama, tuan-tuan. Jadi pagi tu mungkin bukan hari yang sama. Mungkin sejam dua saja. Dia pergi bayar dekat nelayan dengan harga RM10 sekilo, 100 kilo dia dapat. And then dia bawa pergi ke pasar, dalam masa sejam saja ada orang nak beli dengan harga RM20 sekilo. Dan dia jual semuanya. Dia mendapat RM1,000 dengan untung RM1,000. So persoalan ni, adakah tindakan individu tersebut apa hukumnya? Apa hukumnya? Saya yakin dia percaya semua di kalangan kita yang dengar, yang tengok video ni akan berkata bahawa okeylah, halal lah. Sebab itu bisnes kan. Itulah bisnes. Yang mana dia ambil peluang. Dia nampak peluang itu. Okey, dia nampak peluang itu. Yang mana mungkin tak ramai orang nampak peluang yang sama. Okey. Dia ambil peluang itu walaupun jangka masa dia memegang komoditi itu mungkin tak sampai 2-3 jam pun. Okey, tetapi disebabkan kepintaran dia berfikir secara business minded, dia dapat generate RM1,000 dalam masa 2 jam. Okey. So saham pun sama, tuan-tuan. Dia sama saja walaupun dia secara elektronik, tetapi benda tu berlaku secara jelas. Dan semua orang akui benda tu secara legal, semua orang puas hati, semua orang walaupun dia rugi dia akui, mungkin pencaturan dia betul, pencaturan dia silap dan sebagainya. Jadi semua orang puas hati. Okey, sama saja konsepnya dengan businessman yang dapatkan ikan dekat jetty dijual dekat pasar. Itulah analogi saham, tuan-tuan. Okey, dan tak timbul lagi persoalan sama ada orang yang beli ikan itu di jetty itu dia nak makan sendiri ke. Ya, hari pertama dia beli sebab dia nak makan, dia nak balik ke rumah, dia nak suruh isteri dia masak. Hari yang kedua, dia tak ada niat pun untuk dapatkan ikan tu untuk dia masak untuk diri dia sendiri. Dia beli ikan sebab apa? Sebab dia nak dapatkan profit. Jadi kalau kes businessman tadi dibolehkan, samalah juga hukumnya dengan trading saham, tuan-tuan. Saham ni sama saja. Kita tekan button buy, maksudnya memang kita nak beli pemilikan saham itu. Okey, sebagaimana saya tunjuk, bila saya beli saham Simetrik ini, saya dapat pemilikan. Walaupun sekarang ni saya dah lepaskan. Sebab memang mungkin saya dapat untung daripada pemilikan pada saham ini. Sebab itu saya jual. Jadi dia punya analoginya sama saja dengan apa yang kita sebut dalam konteks ataupun dalam senario businessman itu tadi. Jadi itulah antara benda yang mungkin ramai di kalangan kita yang tak faham. Sebab bila kita tengok platform trading, sama ada TradingView ke ataupun apa-apa platform lah
dia punya rupa dia lebih kurang sama saja. Bila tekan sell, tekan buy dan sebagainya, lebih kurang sama saja. Tetapi hakikat di sebalik itu, tuan-tuan, transaksi itu jauh beza dari sudut hukumnya. Okey, hukum saham ini boleh dikatakan majoriti ulama. Okey, majoriti ulama mengatakan bahawa halal ataupun harus hukumnya. Mungkin adalah di kalangan para ulama yang berpandangan bahawa pemilikan yang bersifat sementara itu yang kita gunakan untuk trading, untuk dapatkan keuntungan dengan segera itu, ada ulama yang berpandangan bahawa itu syubhah ataupun benda yang haram. Tetapi kita masih boleh lagi perbahaskan. Okey, perbahasan itu mungkin boleh diperbahaskan. Tetapi dalam konteks forex trading secara online, sebagaimana yang saya sebut ataupun saya tunjuk fatwa-fatwa, pandangan-pandangan para ulama sebelum ini, boleh dikatakan majoriti, kesemualah mengatakan bahawa hukum trading, forex trading secara online itu haram hukumnya. Okey? Kecuali adalah ustaz-ustaz yang terpencil, yang hujahnya sangat susah untuk kita pertahankan, sebagaimana yang kita sebut. Sebenarnya video ni agak panjang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh Betul tak? Bukan nak beli pemilikan. boleh tengok. Apa hampa cerita ni? Hampa yang duk pusing-pusing ni. Duk bagi masyarakat pening. Betul tak? Lepas tu hampa kata pinjaman leverage lah apa. Apa hampa cerita? Mana ada? Dalam forex, dalam trading, sepanjang saya trade, mana ada kita buat pinjaman leverage pun. Faham tak? Leverage 100, 150 itu bukannya pinjaman. Itu adalah leverage daripada margin kita. Hampa pun tak tahu apa. Okey, satu lagi isu bila kita persoalkan tentang leverage dalam trading forex ini. Ramai trader forex yang mengatakan bahawa leverage itu bukan pinjaman. Okay? Leverage itu katanya bukan pinjaman. Tetapi kalau kita tengok, tuan-tuan semua, mungkin tuan-tuan semua boleh follow lah yang saya. Kita pergi ke satu platform yang biasa dipromote sekarang ni. Okay. Kita tengok apa maksud leverage dekat OctaFX contohnya. Ramai yang promote OctaFX sekarang ni kan. Okay, everything you need to know about leverage. Kita tengok apa yang disebut tentang leverage ni. Okay, leverage is the ability to control or manage a large sum of money using a small amount of your own money and borrowing the rest. Okay, borrowing the rest. Apa maksud borrow, tuan-tuan? Saya tak naklah bincang dari segi teknikal sangat. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam bahasa Melayu, apa maksud borrow? Borrow ni maksudnya pinjam lah. Okey, tak kira lah kita nak justify borrow ni maksudnya leverage ni maksudnya facility saja, bukannya pinjaman betul pun. Tetapi kalau kita tengok, ni sama saja. Kalau kita buka ICM pun sama juga. Dia punya statement borrow tu maksudnya leverage tu maksudnya borrow. Okey, financial leverage. In the forex and CFD industry, the concept of leverage works in a similar way to that of borrowing money to buy a stock. Okey, dalam trading forex, dalam platform ini pun mengatakan bahawa leverage itu maksudnya borrow. Jadi tak perlulah kita putar belikkan kenyataan kita. Janganlah kita anggap orang lain tak faham isu dan sebagainya. Sedangkan dalam platform itu sendiri pun mengatakan bahawa leverage itu maksudnya borrow. Mudah saja, tuan-tuan. Hampa pun yang syak hak pengikut lah. Hak pengikut tu copy paste. Allahu Akbar. Bang, kita tak lacur diri kita untuk dapat duit abang. Tak makan benda-benda haram kita bang. Kita mengaji bang, mengaji. Tak? Saya duk perasan juga, duk perasan. Kan? Sebelum ni saya tak ambil tahu sebab apa? Sebab dah ada ustaz-ustaz yang tolong jawab apa semua kan. Jadi saya tak ambil tahu. Tapi bila saya duk perasan betul lah. Kan? Bila okey, ada statement yang disebut oleh kita mengaji, kita mengaji. Maksudnya kita belajar. Belajar tu mungkin dia refer kepada technical analysis, fundamental analysis. Bila nak pilih position dalam forex trading itu, dikajinya tentang technical analysis, dilihatnya dari segi fundamental analysis dan sebagainya. Kita nak sebut bahawa belajar sesuatu perkara itu tidak semestinya akan mengharuskan hukumnya. Analogi mudahnya macam ni lah, tuan-tuan. Orang yang berjudi, saya tak naklah sebut forex trading sejudi.
orang yang berjudi pun dia ada strategi dia. Strategi dia. Kalau you all boleh buka YouTube, tengok, type je strategi apa ni dalam judi. Ada strateginya. Jadi walaupun kita masuk berjudi itu dengan strategi, ia tidak bermaksud bila kita buat judi itu dengan strategi maka halal hukumnya ataupun harus hukumnya. Tidak, tuan-tuan. Tak semestinya. Bila jual beli ataupun transaksi itu sendiri pun bermasalah, tak kiralah you guna strategi ke, you tak guna strategi ke, dia tetap haram. Dia tetap haram. Fatwa-fatwa pun telah dikeluarkan bahawa transaksi itu haram hukumnya. Jadi tak kiralah sama ada kita menggunakan strategi ataupun tidak. Yang haram tetap haram. Kita bila kelas saham tak apa laku, dia keluar isu syariah, dia keluar Allahu Akbar. Hai, tuan-tuan, saya bagi tahu lah, contoh lah tuan-tuan. Bila tuan-tuan keluarnya tu, ada orang yang pendek akal. Ada orang yang pendek akal. Bukan semua orang pandai. Orang bodoh sangat banyak. Faham tak? Maksud bodoh ni apa? Dia tidak ada ilmu, dia jahil. Jahil tu adalah bodoh. Alright? So dia pendek akal. Dia pendek akal, contohnya hari ni kalau ada seorang hamba Allah tu baru belajar trading. Duk buat trading apa semua, dia cerita dekat kawan dia. Betul ya? Dia cerita dekat kawan dia. Ataupun saya tak payah cerita contoh orang. Saya cerita contoh saya. Saya hari ni. Bukan dah baru, saya dah lama. Saya ahli dalam trading. Saya ada 8,000 student. Seluruh Asia saya ada 8,000 student. Bahkan student-student dekat luar pun ramai. Faham tak? Saya ahli dalam trading. Dah trade dah lama, dah 10 tahun. Dah makan duit banyak dah lah dalam trading ni. Faham tak? Dah makan duit banyak dah dalam trading ni. Tiba-tiba tuan buat keluar kenyataan macam tu. Saya pergi semayang subuh pagi tadi. Lepas tu ada seorang main tepuk bawah saya. Dia kata, macam mana Ustaz? Lah ni duk buat benda-benda haram, steady tak steady? Kalau kawan tu dia main tepuk saya macam tu. Nampak? Saya halal haram ditentukan siapa? Hampa ke yang tentu? Tuhan. Okey, soalannya halal haram ni siapa yang tentukan? Okey, saya tak nak bahas panjang lah. Kita fikir secara logik, tuan-tuan. Setiap ilmu ni dia ada ahli dia. Setiap ilmu, apa saja ilmu, sama ada ilmu perubatan ke, ilmu ilmu kejuruteraan ke, ilmu agama sendiri pun dia ada bidang-bidang kepakaran masing-masing. Dan ada orang yang expert. Dalam konteks pelaburan ini, siapa yang kita kena rujuk? Okey, persoalannya siapa yang kita kena rujuk? Para ulama lah, tuan-tuan. Para ulama yang mahir dalam bidang kewangan Islam, dalam bidang muamalat. Jadi kita bukan kata kita sebut tentang pengharaman forex trading secara online ni, bukan kita fikir sendiri, kita based on kita punya pengetahuan kita yang limited, tidak. Tetapi kita quote apa yang disebut oleh fatwa-fatwa, apa yang disebut oleh para ulama yang mahir dalam bidang tersebut. Jadi teguran kita bukan teguran kita nak menjatuhkan siapa-siapa, tidak. Tetapi kita tegur sebab kita sayang, kita simpati dengan rakan-rakan kita yang satu agama dengan kita, saudara kita. Jadi teguran itu bukan kita nak menjatuhkan, tetapi teguran kita itu untuk kebaikan bersama. Itu poinnya. Bila kita kata siapa yang menentukan hukum, of course dalam agama ini kita kena rujuk para ulama. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Bukan kita sendiri yang keluarkan fatwa, tetapi para ulama menjadi rujukan kita. Awak turun Quran dah bagi dah panduan. Halal jelas, haram pun jelas. Dan dia bagi pula panduan lagi. Kita mazhab Imam Syafi'i, kita pegang apa? Kita pegang semua benda dibolehkan. Sehingga datang apa? Datang dalil mengatakan dia haram dan kita tak boleh. Allahu Akbar. Itulah zaman fitnah, tuan-tuan. Zaman fitnah. Zaman fitnah maksudnya kalau dia isu ni, saya ni, kita jaga, tuan-tuan, halal haram. Bukan kita tak jaga. La haula wala quwwata illa billah. Puas dah kita sebut. Puas dah kita cerita. Depa pusing balik. Nampak? Nak educate betul-betul. Tak mau educate dan tak payah educate. Betul tak? Duk cerita apa macam ni? Kan? Kalau tak reti buat marketing, pergi kelas ke, orang tak mau pergi belajar, nak buat macam mana? Dah orang tak mau pergi belajar. Kan? Tak payah orang tak mau pergi belajar saham, cuy bubuh hak lain haram. Hak dia betul. Allahu Akbar. Tak mau buat macam tu lah. Okey? Assalamualaikum.
Okeylah tuan-tuan saya rasa itu sahaja apa yang saya nak sebut secara konklusi lah konklusi sorry apa ni secara kesimpulannya apa yang kita nak sebut bahawa apa yang kita lakukan teguran-teguran yang kita buat bukan kita ada masalah peribadi dengan mereka orang-orang yang trading apa ni forex trading. Kita buat ni sebab kita rasa kesian, kita rasa kasih, kita rasa simpati kepada rakan-rakan kita yang mungkin terjebak dengan forex trading ini, yang mungkin tak ada orang tegur selama ni. Tapi jadikanlah teguran ini sebagai orang kata apa ni satu teguran untuk kita memulakan muhasabah. Okey, daripada situ kita mungkin search, kita explore lagi pandangan para ulama berkenaan dengan hukum forex trading secara online ini. Bukan suruh percaya apa yang saya sebut ataupun ustaz-ustaz dan yang lain sebut. Tetapi sekurang-kurangnya dia dapat terdetiklah dalam hati kita untuk kita menyelidiki kembali apa hukum apa ni forex trading secara online ini, supaya kita di akhirat nanti bila kita dibangkitkan, kita terlepas daripada dipertanggungjawabkan atas tindakan kita yang mungkin apa ni kita dah ditegur. Okey, bila kita melakukan perubahan atas teguran itu, itulah satu sifat yang harus dipuji lah. Saya rasa ya memang bukan mudah lah untuk kita meninggalkan apa yang telah kita lakukan selama ini yang mungkin menjadi sumber pendapatan di kalangan kita. Tapi bila kita fikirkan halal haram, saya yakin dan percaya tuan-tuan semua akan terdetik dalam hati kita untuk berubah, untuk kita menerima apa yang sepatutnya. Saya rasa itu saja. Saya minta maaf sekiranya saya mengguris hati mana-mana sahabat, mana-mana apa ni traders tak lain bukan apa yang saya buat ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Saya akui saya juga mempunyai kelemahan, kekurangan. Saya terbuka sekiranya ada rakan-rakan kita daripada traders forex trading ini yang apa ni ingin menegur kesilapan poin yang saya sebut, mungkin boleh turunkan dalam ruangan komen di bawah. Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.